Assalamualaikum geng. Alright, Alhamdulillah, lepas dah lama kita tunggu, Demon Slayer Season 2 dah ada. Okay? Jadi dalam video kali ni, aku nak boraklah sikit tentang episod 1 Season 2 Demon Slayer ni. Dan pada akhir video, aku akan bagi review aku lah tentang episod 1 ni. Alright? So, pada permulaan episod 1 Demon Slayer Season 2 ni, kita diperlihatkan tentang satu pembunuhan misteri di mana seorang konduktor kereta api telah dibunuh oleh siapa kita pun tak tahu. Masa tu lah, masa tu. Jadi lepas scene ni habis, kita diperlihatkan pula seorang Demon Slayer tengah mencari Flame Hashira, iaitu Rengoku Kyojuro. Dan dia telah menemui Rengoku Kyojuro di sebuah restoran mie. Masa tu Rengoku tengah makan dengan sangat bersemangat. Dengan setiap suapan Rengoku tu, dia akan kata umai, maksudnya sedap, delicious. So masa tu, lepas Demon Slayer tu nampak Rengoku tengah makan, dia greet lah Rengoku. Lepas tu Rengoku pun suruh Demon Slayer tu duduk dengan dia, makan dengan dia. Dia lagi yang belanja, Demon Slayer tu makan dengan dia. So masa tu diorang pun tengah menikmati lah makanan diorang di restoran tu. And at one point, Rengoku ni pun dia bawalah borak dengan tauke restoran tu. Dia tanya dengan tauke tu, macam mana dengan bisnes dia sekarang ni. Jadi lepas tauke restoran tu dengar pertanyaan Rengoku, dia ni pun macam sedih lah masa tu. Sebab dia kata dia punya bisnes sekarang ni tak berjalan lancar disebabkan dia kekurangan customer. Lepas insiden slasher ni di mana satu pembunuh ni dipanggil sebagai slasher lah, dia telah membunuh ramai orang pada waktu malam. Jadi orang-orang di situ, diorang takut lah untuk keluar lagi-lagi pada waktu malam. Jadi dia punya restoran tu pun kurang orang sekarang. Pada masa yang sama, tauke tu pun dia cerita jugalah dengan Rengoku yang Mugen Train sekarang ni telah berhenti beroperasi. Disebabkan ada satu kejadian di mana 40 orang hilang di dalam kereta api tu. Hilang begitu je, tanpa jejak, tanpa ada apa-apa. So, lepas Demon Slayer tu pun dengar perkataan tauke restoran tu, dia bagi tahulah dengan Rengoku tujuan sebenar dia jumpa dengan Rengoku ni. Sebab dia nak bagi tahu Rengoku yang diorang dah jumpa lokasi Mugen Train. Lepas Rengoku dah tahu di mana lokasi Mugen Train tu, dia ni pun berangkat keluar lah dengan dia punya kawan Demon Slayer tu. Tapi sebelum dia menuju ke lokasi Mugen Train, Rengoku ni dia nak siasat dulu stesen konduktor kereta api yang telah dibunuh oleh slasher tu. Jadi masa dia sampai di stesen kereta api tu, dia buatlah penyiasatan dia. Dan masa tu dia tak jumpa apa-apa pun. Dan masa dia dah nak naik kereta api, di mana kereta api tu akan bawa dia ke lokasi Mugen Train, dia terserempak dengan dua orang perempuan. Satu perempuan kecil, satu lagi lah dia punya nenek. Yang budak perempuan ni, nama dia Fuku. Pada Fuku ni, dia tak percaya dengan kewujudan demon. Biarpun nenek dia dah bagi tahu dengan dia yang ada demon pada waktu malam, Fuku ni masih tak percaya dengan kata-kata nenek dia. So Rengoku ni pun dia approach lah diorang berdua ni, dan dia direct tanya dengan diorang berdua kalau diorang ada tahu apa-apa pasal demon. Jadi masa Fuku ni nampak Rengoku, dia ingatkan yang Rengoku ni orang jahat. Jadi dia macam protect lah nenek dia ni dari Rengoku. And masa Rengoku nampak action Fuku ni yang cuba untuk lindungi nenek dia, even though dia just tanya aja. Dia tanya kalau dia orang tahu apa-apa demon kan. Tapi dia tahu Fuku ni dia ketakutan sebab slasher tu. Jadi dia macam aware lah kan. Jadi Kyojuro ni pun dia tenangkan Fuku. Dia bagi tahu yang dia sendiri akan kalahkan slasher tu nanti. So Fuku dengan nenek dia ni relax lah. Start relax sudah. And Rengoku pun keluar jalan tinggalkan diorang. Sebelum Rengoku tinggalkan diorang tu, Fuku ni pun dia ambil kesempatan lah masa tu. Dia cuba jual bento yang dia dengan nenek dia jual, tapi tak habis, dia try jual dengan Rengoku. And Rengoku ni pun dia dengan senang hati, dia belilah bento tu. Dia beli ke semua stok bento tu. Habislah berjual. And lepas dia habis membeli bento tu, Rengoku pun dia naik kereta api yang akan membawa dia ke lokasi Mugen Train tu. Jadi masa dia berada di dalam kereta api tu,
dia berjumpalah dengan konduktor kereta api itu. Dan Rengoku bagi tahu tujuan dia naik kereta api itu untuk pergi ke tempat Mugen Train. Tapi konduktor tu kata Mugen Train tu dah bukan berada di tempat yang Rengoku nak pergi tu. Dia dah berada di lokasi lain. Jadi konduktor tu pun dia tunjukkanlah dengan Rengoku, ini lokasi sebenar Mugen Train di sana. Jadi Rengoku ni pun dia melompat turun dari kereta api tu, dia direct pergi ke tempat Mugen Train disimpan. So masa Rengoku dia dah sampai ke lokasi Mugen Train tu, dia ditegurlah oleh pekerja-pekerja di situ apa yang Rengoku buat, sebab dia bukan staff kan dekat situ. Jadi masa tu Rengoku dia menyamar jadi food panda. Dia kata dia datang situ untuk hantar makanan, diberikanlah kepada staff-staff dekat situ. So diorang ni pun yalah sudah malam kan, lapar lagi tu, makan je lah apa yang Rengoku bawa. So masa diorang tengah syok-syok makan, masa tu terdengar pula satu jeritan di bahagian belakang tempat Mugen Train tu. Jadi Rengoku ni pun dia cepat-cepatlah pergi ke arah tempat jeritan tu. Dan masa tu dia ternampak satu orang demon telah menangkap satu orang pekerja di situ. And demon ni lah yang dipanggil sebagai Slasher. Dia lah yang telah membunuh ramai orang pada waktu malam masa tu. Slasher ni juga, dia ni demon yang tak sukakan makanan manusia. Dia kata lepas dia dah bertukar jadi demon, dia dah benci dengan makanan manusia ni. Dan dia ada sifat, kalau dia suka dengan manusia ni, dia akan direct makan. Tapi kalau dia tak suka, dia akan seksa dulu diorang ni sampailah dia puas. So masa Slasher dengan Kyojuro ni berjumpa, Slasher ni pun dia bergeraklah ke arah Kyojuro dengan sangat pantas. Dia mencabar Kyojuro. Jadi Kyojuro ni pun dia terpaksalah berhati-hati sebab di tangan Slasher tu kan dia ada tahanan sekarang. Jadi dia tak nak serangan dia ni accidentally terkena dengan tahanan Slasher tu. So masa diorang tengah bergelut tu, Slasher ni pun dia bagi tahu lah jugalah dengan Kyojuro yang semalam dia dah seksa satu orang perempuan. And dia suspek yang perempuan tu sepatutnya matilah disebabkan sudah kena seksa kan. Tapi Kyojuro bagi tahu dengan Slasher yang perempuan tu berjaya diselamatkan. Dia telah dirawat dan dia akan sembuh. And pada masa yang sama, perempuan tu pun telah disembunyikan. Jadi Slasher takkan dapat bunuh lagi perempuan tu. Dia takkan dapat jumpa. So masa tu Slasher dia macam frust lah sebab dia ingatkan perempuan yang dia seksa tu dah mati, tapi rupa-rupanya masih hidup. Jadi dia ternampak bento makanan yang dibawa oleh Rengoku. Jadi dia kata dengan Rengoku, apa kata lepas ni aku bunuh pula perempuan-perempuan yang jual bento ni. Jadi masa tu Rengoku katalah, penjual-penjual tu tiada kena mengena dengan aku, kau jangan dekati diorang. Slasher ni pun dia katalah aku akan bunuh perempuan tu. Jadi masa dia dah nak bunuh dia punya tahanan tu, masa ni lah Rengoku dia dengan pantas dia bergerak masuk mendekati Slasher dan dia terus tebas kedua-dua tangan Slasher. Jadi Slasher masa tu dia terkejut lah dengan kelajuan Rengoku. So dia larikan diri, dia cari Fuku dengan nenek dia masa tu. So lepas tahanan tu dah diselamatkan, Rengoku masa tu dia belum direct lagi kejar Slasher. Dia tengah rawat dulu tahanan tu, mangsa tu. And bila tim medik Demon Slayer ni sampai, barulah Rengoku keluar pergi kejar Slasher. Masa tu dia punya speed ni masih biasa-biasa lagi, macam orang-orang biasa berlari lah kan. Tapi start dia guna total concentration breathing, masa tu lah kelajuan Rengoku meningkat dengan luar biasa. Dia punya laju tu sampai dia tinggalkan jejak api di belakang dia. And masa tu Slasher ni pun dia dengan cepat dia pergilah ke arah Fuku dengan nenek dia ni. Lepas tu masa dia dah sampai ke stesen kereta api di mana dia carilah diorang berdua ni, and dia jumpa Fuku dulu. Masa dia jumpa Fuku tu, dia pelan-pelan dia dekatlah dengan Fuku. And nenek dia ni nampak ada demon cuba untuk cederakan cucu dia. Jadi dia protect Fuku. Dia baling satu bento ke arah demon Slasher ni lah. Fuku ni dia cubalah larikan diri daripada Slasher. Tapi Slasher ni dapat kejar Fuku and dia tangkap Fuku, lepas tu dia cekik. Dia nak cekik Fuku sampai mati. Masa Fuku kena cekik oleh Slasher ni, masa tu lah Rengoku sampai and dia terus potong
sebelah kaki Slasher ni. Lepas dia dah kena potong kaki dia tu, dia lari lagi lah. Dia lari lagi dan dia cari pula Nenek Fuko ni. Dan masa dia jumpa Nenek Fuko, Rengoku pun sampai at the same time masa tu. Jadi masa Slasher nampak lagi Rengoku kali kedua, dia terkejut lah. And dia hairan macam mana Rengoku ni boleh kejar. Padahal dia rasa diri dia lah yang paling laju masa tu. Dan Rengoku senyum lah. Dia kata dengan Slasher, aku dah bagi tahu dengan kau, jangan sombong sangat. Lepas tu Slasher ni dia berpeluh lah. Dia berpeluh, dia nervous. Dan dia cabar Rengoku. Dia kata, kita tengok siapa lagi laju. Aku bunuh perempuan tua ni dulu kah? Ataupun kau potong kepala aku dulu. Jadi Rengoku dia balas lah. Dia kata, benda ni tak perlu kita cuba pun. And dia terus gunakan bentuk pertama, flame breathing, iaitu unknowing fire. Dia terus potong kepala Slasher masa tu. Jadi Nenek Fuko ni yang nampak pergerakan Kyojuro tu, dia teringat balik ada seorang lelaki juga, ada seorang Demon Slayer yang pernah selamatkan dia dengan Mark Fuko 20 tahun yang lalu. Pergerakan dia dengan Kyojuro tu sama, 100% sama. Jadi Nenek Fuko ni ingat Kyojuro lah yang selamatkan dia juga 20 tahun yang lalu, orang yang sama. Jadi dia tanya Kyojuro, kaukah yang selamatkan aku juga 20 tahun yang lalu? Jadi Rengoku katalah, yang tu mungkin bapa aku. Aku sekarang ni pun tengah ikut jejak langkah ayah aku untuk membunuh demon. And aku rasa sangat bangga dapat lindungi orang macam yang ayah aku dah buat begitu. Okay, jadi Fuko ni pun lepas tu dia datanglah and dia minta maaf dengan nenek dia. Dia tak percayakan dengan kewujudan demon. Jadi lepas Kyojuro dengar Fuko cakap macam tu, dia ketawa lah. Dan dia kata, itulah yang sebaiknya. Kau tak payah tahu tentang kewujudan demon. Kau tak berjumpa dengan demon. Itulah kehidupan yang terbaik kau boleh jalani. Itu yang Rengoku percaya. Jadi masa tu pun pagi pun dah tiba lah. Pagi dah tiba and pasukan Demon Slayer pun yang lain datang untuk tolong Rengoku. Tapi nak tolong apa? Dah terlambat juga pun. Rengoku dah settle dengan Slasher. Jadi diorang pun gembira lah yang Slasher dah ditewaskan. Diorang ingatkan insiden Mugen Train ni dah habis lah. Tapi Rengoku kata demon yang dalam Mugen Train tu tak sama dengan demon yang Rengoku baru bunuh ni. Itu adalah demon yang berlainan. Dan Rengoku kata disebabkan demon yang dah berjaya membunuh 40 orang di Mugen Train tu, demon tu lagi kuat dan lagi dahsyat daripada Slasher. And beberapa ketika pula waktu tu Mugen Train ni pun dah siap dibaiki dan telah beroperasi lah seperti biasa. Sebelum Rengoku naik ke Mugen Train, dia berjumpa balik dengan Fuko, dengan nenek dia. Diorang ni pun tengah menjual bento lah masa tu. Dan Fuko dengan nenek dia ni pun hadiahkanlah satu bento dengan Rengoku sebagai ucapan terima kasih diorang dengan Rengoku. Awal-awal tu Rengoku kata dia akan beli bento tu, tapi diorang tolak. Dia kata tak apa, kau ambil ya, ini sebagai tanda penghargaan kami. Jadi Rengoku pun dengan senang hati dia terimalah. Tapi dia ambil satu, bento-bento yang lain tu dia pergi beli lagi. Jadi habis lagi lah stok diorang masa tu oleh Rengoku. Lepas tu Rengoku pun dia naiklah ke Mugen Train tu. Lepas Rengoku naik ke Mugen Train, trio ni pula sampai, Inosuke, Tanjiro dengan Zenitsu. Ada orang bertiga ni pun naik Mugen Train untuk tolong dalam misi Rengoku. Itu je lah untuk episod 1 kali ni. So bagi aku episod 1 kali ni memang tak mengecewakan lah. Macam aku expect juga. Awal-awal pun kita dah dapat animasi yang sangat cun melecun. Okay. Dan aku appreciate juga lah diorang buat extra story dalam Demon Slayer ni. Sebab episod 1 ni dia tiada dalam manga story dia ni. Jadi aku sebagai manga reader, aku excited untuk tahu apa yang akan jadi lagi. Aku pun nak tahu juga apa lagi misi-misi Rengoku macam tu. Okay. Aku rasa setakat itu sajalah video dari aku kali ni. Aku harap korang enjoy tengok video ni. Thank you very much for watching. Keep supporting Manpan Studio. See you guys next time. Assalamualaikum.